nak naik, nak manjat katil, baca juga Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Naik, kenapa baca doa tim? Kita kan Nabi ajar naik bukit, naik tempat tinggi kena baca takbir. Turun tangga, turun pada katil, subhanallah, subhanallah. Dapat pahala, tak ada masalah, zikir. Tetapi tidak menepati dia punya main objektif kepada sunnah ini Nabi ajarkan. Ini tujuan kita mengaji. Kita tak kata salah. Pada ustaz orang tengah semangat takbir, khabar tak boleh pula. Kalau orang tu menyanyi, orang tak nak cakap apa-apa. Dah. Kita ni nak memurnikan. Namanya mengaji, nak membetulkan amalan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdir-Mu, jadikan kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan pakai kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan ataupun yang merupakan kitab asalnya kitab Arab, Al-Wasiyah bi ba'di sunani syibhil mansiyah. Susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, seorang Profesor Madya di Jabatan Akidah di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Buku ini kepada yang baru lagi mengenali buku ini, kita ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah dalam kategori berbeza. Dia ada bab bersuci, ada bab junub, ada bab siwak, ada bab azan, solat sunat, tentang musafir, solat Jumaat dan berbagai lagi. Dan kita masih di bab yang ketujuh tentang pelbagai sunnah yang berkaitan dengan musafir. Pada pertemuan terakhir kita 15 Jun yang lalu, kita bahas tentang salah satu sunnah yang ditinggalkan, iaitu Nabi melakukan solat sunat di atas kenderaan meskipun tidak menghadap kiblat. Muka surat 125. Jadi kita dah pun bahaskan, ingat hadis-hadis yang kita bahaskan minggu lalu menjadi dalil disyariatkan sembahyang sunat ketika musafir. Sebagai contoh, sembahyang sunat 2 rakaat solat duha ataupun solat-solat qiyamul lail, solat-solat malam, solat sunat wudu boleh. Adapun solat sunat rawatib seperti rawatib ma'diyah, qabliyah lah, zuhur, maghrib, isyak, itu tidak ditinggalkan untuk musafir, tidak perlu dilakukan. Dan yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW adalah solat sunat fajar. Kerana kita tahu bahawa sembahyang sunat fajar ini satu solat sunat yang sangat dituntut. Dan peringatan yang kedua, hadis-hadis yang kita telah bahaskan menunjukkan bahawa orang yang sembahyang sunat ketika musafir boleh menghadap ke arah kenderaannya sahaja, tidak dimestikan menghadap kepada kiblat. Dan tidak membezakan antara musafir yang jauh, musafir yang dekat,
Mana boleh dilakukan dalam kereta, dalam kapal terbang, dalam kapal. Maka semua sembahyang sunat ini cukuplah menghadap ke arah kenderaannya yang sedang berjalan itu. Cuma adalah perbahasan ulama, walaupun boleh untuk tidak menghadap kiblat, ketika takbiratul ihram nak menghadap kiblat. Itu ada perbahasannya. Tapi umumnya tak jadi masalah. Kecuali solat wajib. Solat fardu tidak boleh dilakukan di atas kenderaan. Bahkan solat itu mesti turun semayang di atas tanah. Kecuali keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan. Kenderaan itu bukan bawah kawalan kita. Misalnya kapal terbang, bas ekspres apa semua. Itu ada perbahasan. Kita dah bincang minggu lalu. Untuk minggu ini, masih lagi dalam ruang lingkup pelbagai sunnah yang berkaitan dengan musafir. Iaitu kita nak melihat sunnah yang ditinggalkan, iaitu bertakbir ketika jalan menaik dan bertasbih jika menurun. Muka surat 130. Sebelum musyarah, tuan-tuan puan-puan kena garis bawahkan perkataan musafir. Itu kena ingat nanti. Musafir. Mana duduk musafir? Pada bab ini. Sebab kita masih bab ke-7, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan musafir. Jadi segala perbahasan untuk bab ni, bab musafir. Jadi jangan tanya, ustaz kalau naik lift boleh tak? Kalau naik tangga, ini soalan makna dia tak faham bab. Dia tak tengok bab. Orang dah khabar musafir kan? Takkan pergi sekolah semua naik eskalator nak baca doa naik, doa turun. Garis bawahkan perkataan musafir. Jadi tak timbul dah nak tanya soalan itu dan ini. Ustaz kalau naik tangga masjid ni boleh tak baca doa sama naik bukit? Musafir, garis bawahkan lagi, buatkan bulatan besar-besar. Baik, saya kena sebutkan ni sebab nanti kita akan bahaslah, kita baca hadis dulu lah ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah. Kunna iza sa'idna kabbarna wa iza nazalna sabbahna. Jika kami berjalan mendaki, kami bertakbir, dan jika kami turun, kami bertasbih. Teknik takbir ini dilakukan 3 kali sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar. Karena Nabi SAW idza qafala minal haji awil umrah yaqulu kullama awfa ala siniyatin aw fadfadin kabbara salasah. Baginda Nabi SAW pulang daripada haji atau umrah. Setiap kali baginda melalui jalan yang sukar didaki atau menaik, baginda akan bertakbir 3 kali. Menurut Ibn Hajar, melalui hadis ini Ibn Umar menjelaskan bahawa setiap kali melalui sebuah bukit atau tanah yang sulit didaki, kita disunatkan bertakbir 3 kali. Ini dalam Fathul Bari. Jadi balik kepada selalu orang timbulkan persoalan ini. Kalau Nabi ajar naik bukit, kita hendaklah bertakbir. Turun bukit, hendaklah kita bertasbih. Mana tak mesti bukit, jalan yang menaik atau jalan yang menurun. Jadi boleh tak kalau kita ketika naik lift, naik eskalator, naik tangga misalnya, boleh tak kita aplikasikan hadis ini? Jadi benda ini memerlukan kepada perbahasan para ulama'. Kalau kita tengok kata para ulama, pada hadis-hadis yang berkenaan naik dan turun ini, terkandung satu anjuran supaya kita bertakbir ketika melalui jalan-jalan yang Nabi nyatakan. Dan dengan berdalilkan hadis-hadis ini, sebagian ulama dia menganjurkan tatkala kita naik kapal terbang untuk buat. Itu ada. Maksudnya begini, kalau kita naik kapal terbang, ketika dia take off, dia nak naik. Ketika itu lampu semua dipadamkan, apa semua. Masing-masing duduk diam. Jadi semasa sedang take off, sedang dia nak menaik itu, ascending ke descending, keliru ascending, descending. Ketika naik itu, bolehlah kita membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang dia buang masa begitu sajalah. Ketika naik, dengar radio, tengok wayang, rugi umur kita. Baik semasa menaik itu, kita membaca takbir. Dan ketika nak landing pula, baca subhanallah. Jadi yang itu
ada disebutkan oleh ulama. Sebab kita dalam keadaan sedang musafir. Ada juga beberapa hadis yang lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syarafin min al-ardi salasa takbirat. Nabi, kata Ibn Umar, bila balik daripada peperangan bersama pasukan tentera atau tempurnya, ataupun ketika Nabi balik pada haji ataupun umrah, baginda akan bertakbir dengan 3 kali takbir. Setiap kali dia melalui jalan yang mendaki ataupun jalan yang menaik. Kemudian selain pada takbir, kata Ibn Umar, Nabi juga mengucapkan thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyu taibuna abidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu panjang lagi lah. Nabi membacakan, ada tambahan doa pula selepas daripada dia takbir ataupun dia tasbih. Doa yang bagus adalah doa yang Nabi ajar. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak doa sendiri-sendiri pun tak jadi masalah juga. Sambil kapal terbang tu naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkanlah, janganlah jatuh kapal terbang jadi debu, aku tak berkubur. Doa je lah, wah, doa. Ataupun naik bukit tinggi di Karak, di Bentung, sambil naik gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, janganlah jam tu gombok. Doa je lah, tak pernah berdoa tu yang jam tu agaknya lah ya, agaknya. Ya Allah, janganlah jam parak tul gombok. Amin. Doakan. Jadi salah satu amalan juga kata para ulama, selepas bertakbir hendaklah kita berdoa. Khususnya kalau kita melakukan kepulangan itu daripada peperangan, haji ataupun umrah. Dia lagi tepat dengan sunnah Nabi SAW. Ada satu ketika kata Abu Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa'ausini. Kata Abu Hurairah, pernah sekali ada seorang datang jumpa Nabi, dia mengata, ya Rasul, saya nak bermusafir, berikanlah wasiat kepada saya sebelum saya nak melakukan perjalanan. Maka apa jawab Nabi? Alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syarafin. Nabi kata, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bertakbirlah setiap kali mendaki atau melalui jalan yang kamu kena naik dalam perjalanan itu. Falamma anna walla rajulu qala Allahumma tuwilahul arda wa hawin alaihi safar. Ketika lelaki ini dah nak pergi berlalu, maka Nabi pun mendoakan, ya Allah, dekatkanlah untuknya jarak yang jauh dan ringankanlah atau mudahkanlah perjalanannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tambah satu lagi amalan, orang kalau beritahu dia dah nak bergerak, menantu, cucu, anak kita, dah habis dia selesai ziarah kita di Kuantan ni, semua nak balik ke KL, nak balik bekerja. Sebelum dia bergerak, kita doakan dia. Ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanan anak menantuku ini, mudahkan perjalanannya. Jangan, mana mudahkan tu tak ada jam panjang. Sekarang kan kita kan jam luar biasa sekali. Kalau nak ke Kuala Lumpur, hari Ahad saya ingat start pas pada Zohor sampai tengah malam tu memang panjang betul. Daripada Tol Gombak tu, kadang kereta sampai ke Tol Bentong. Panjang betul. Tengah malam pun serupa, tak tahu bila tidur. Sampai tengah malam, penuh saja. Pagi mungkin kurang. Pagi nak membawa ke Zohor tu mungkin kurang. Jadi kita doakan, moga dipermudahkan perjalanan dia. Cuma para ulama memberikan peringatan. Walaupun ada anjuran untuk kita bertakbir, kita ke perjalanan tu menaik dan bertasbih ketika menurun, jangan baca zikir yang terlampau kuat sampai mengganggu ketenteraman dan kedamaian orang lain. Contoh naik bas ekspres.
Itu bukan kenderaan kita. Jadi buatlah cara pengangkutan awam. Semangat tu bagus, tapi kena diseimbangkan dengan hak orang lain. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Kami, kata Abu Musa, pernah bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan musafir. Ketika kami lalu jalan yang mendaki ataupun menaik sikit, kami pun bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa kabbarna. Dan kami bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irtafa'at aswatuna. Dan kami pula bertahlil dan bertakbir dengan suara yang tinggi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa reaksi baginda Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu. Bila Nabi tengok dah semangat macam orang naik syekh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Nabi, wahai manusia, rendahkan diri kamu. Kerana kamu tidak menyeru kepada satu yang pekak, kata Nabi. Bukannya Allah tu pekak yang awak nak menjerit sangat. Dan bukan kamu menyeru satu benda yang tiada. Sesungguhnya Allah itu sentiasa bersama kamu. Innahu ma'akum. Dia sentiasa bersama kamu. Innahu sami'un qarib. Dia itu dekat dengan kita. Maha dekat, maha mendengar. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Dan maha tinggilah kemuliaannya, maha berkatlah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini kata ulama' menjadi dalil yang menunjukkan adab dalam berzikir. Kita setiap benda ni, dia ada adab. Adab, tata krama, protokol. Semua ada adab. Bercakap ada adab, berjalan ada adab. Termasuklah berzikir ada adab. Jangan kerana, oh saya tengah semangat ni. Tak, dia ada adab. Masuk rumah orang ada adab. Masuk masjid ada adab. Berdoa ada adab. Semua ada adab. Iaitu dalam konteks musafir ini, kata ulama' menjadi dalil menunjukkan adab ketika bertakbir dan bertasbih dalam perjalanan, hendaklah dengan suara yang sederhana sahaja. Ataupun suara yang pertengahan. Dan tidak disukai oleh Nabi berzikir dalam perjalanan dengan suara lantang, keras ataupun menjerit-jerit. Tak sesuai. Apa pun hujah kita, oh saya semangat ni. Bukan dalam perjalanan. Awak ingat seorang orang lain nak tidur. Ada budak kecil tidur. Tak pasal-pasal. Sampai je bentuk. La ilaha illallah Allahu Akbar. Ni bahasa ekspres ni. Janganlah begitu. Ada orang nak tidur. Ada orang nak berehat. Ada orang tengah pening kepala. Tak sesuai sebab kita ramai-ramai. Tapi kalau seorang, lah buatlah ikut dan pun. Hak kita. Tapi ini melibatkan orang. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, qala at-Tabari fi karahiyati raf'an sawt bid-du'a'i wa dzikir. Wa bihi qala 'ammat as-salaf min as-sahabah wa tabi'ina intaha. Kata Tabari, pada hadis ini menunjukkan karahiyati raf'i sawt. Sangat dibenci perbuatan meninggikan suara tatkala berzikir dan berdoa dalam keadaan orang ramai. Demikianlah umumnya, kata beliau, yang diulaskan oleh para salafus salih dari kalangan sahabat dan juga tabi'in. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Kata Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak rahimahullah, fi hadzal hadis an-nahyu 'anil mubalaghati fi raf'in saut bidzikri li'annahu subhanahu aqrab ila al-insan min habalil warid wa huwa as-sami'ul basirul alimul khabir.
Pada hadis larangan orang musafir meninggikan suara berzikir, berlebih-lebihan dalam mengangkat suara ketika bertakbir dan bertasbih, kerana Nabi nak menunjukkan Allah itu sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada saluran pembuluh darah kita. Sangat dekat dengan hamba-Nya. Dan Allah itu maha mendengar, tidak pekak. Allah itu maha melihat dan dia jauh daripada buta. Dan Allah sangat mengetahui, bukan sekadar tahu, Al-Alimul Khabir, pengetahuannya mendalam terhadap hamba-hambanya. Jadi ketika kita bermusafir, common sense. Kita mudah cerita, common sense. Mungkin ada yang jenis kuat berzikir, semangat berzikir apa semua, dia petikai. Tak boleh ke zikir kuat-kuat Ustaz? Apa masalahnya? Bukannya menyanyi. Bukannya karaoke. Orang nak berzikir tak boleh nak secara kuat. Adakah tak boleh langsung? Dijawab oleh ulama, wa amal jahar bizikri min ghairi mubalaghah fahuwa matlubun idza amana riya wa lam yu'zi bihi nahwa naim aw musallid. Zikir jahar, zikir kuat. Khususnya dalam perbincangan kita melakukan perjalanan ini. Zikir dengan mengeluarkan suara yang kuat ketika melakukan bacaan-bacaan tertentu, maka dibolehkan jika aman, pertama, aman dari rasa riak. Boleh. Mana kita boleh jaga diri kita, jangan, tengok 40 orang dalam bas, kau seorang je berzikir, agak kawak semua, membuta kerja, dia ada sombong. Kalau ada rasa terdetik itu, baik slow sajalah. Ataupun la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ambil buat live selalu, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ada nak nunjuk, lebih baiklah dia slowkan saja. Ataupun orang itu kerana zikirnya itu menyebabkan yu'zi bihi nahwa naim aw musallin. Kerana dia berzikir yang terlampau kuat sehingga mengganggu orang. Khususnya dua golongan. Pertama, orang yang sedang tidur. Yang kedua, orang yang sedang semayang. Dua ni tak boleh diganggu. Balik kepada persoalan kita yang awal tadi. Adakah sunnah ini berlaku ketika kita naik tangga, turun tangga? Naik lift, turun lift. Naik eskalator, turun eskalator. Tadi kita dah sebut naik kapal terbang, jelas boleh sebab musafir. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, dianjurkan juga untuk membaca takbir dan tasbih ketika naik tangga ataupun turun tangga. Bahkan bacaan ini dianjurkan untuk setiap aktiviti menaiki sesuatu. Tak kiralah naik tangga ke, eskalator ke, asal menaik saja boleh. Atau ketika menurun daripada sesuatu. Macam ibu-ibu hari Ahad suka panjat Bukit Pelindung misalnya. Naik turun sama saja. Walaupun tidak musafir, kita jogging, kita beriadah, dibenarkan. Tetapi lebih ramai para ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca takbir dan juga tasbih ketika naik tangga ataupun turun tangga, atau naik lift atau turun lift, naik eskalator atau turun eskalator. Ataupun naik Bukit Pelindung, turun Bukit Pelindung. Kecuali orang Kuala Lumpur datang naik Bukit Pelindung sebab dia musafir apa semua, kita beranggapan begitu. Sebab bacaan ini kata ulama, balik kepada bab kita, dia hanya duduk dalam bab perjalanan. Sama ada melalui jalan raya, sama ada melalui pesawat, naik ataupun turun. Dan ulama kelompok yang kedua ini, dia ada hujah. Hujah kelompok ini mereka mengatakan, kenapa naik tangga tak perlu baca? Kerana di zaman Nabi, tangga sudah pun ada. Zaman Nabi bukan tak ada tangga. Sebagaimana muazzin di Madinah, mereka akan naik tangga untuk mengumandangkan azan. Artinya tangga sudah ada. Dan kita kenal dengan hadis-hadis yang Nabi kita selalu baca, Nabi nak naik ke mimbar. Dia naik tangga pertama, dia ucapkan amin. Dia naik tangga kedua. Artinya tangga sudah ada. Dan kalau kita kaji semula sirah, Nabi ketika tiba di Madinah masa pertama kali,
dia tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di tingkat 2. Nak naik tingkat mesti ada tangga. Namun, walaupun di zaman Nabi sudah ada tangga, tidak dijumpai apa-apa riwayat yang Nabi mengajarkan kalau naik tangga kena baca itu dan kena baca ini. Takkanlah Nabi terlepas pandang. Spesifik Nabi sebut bukit ataupun jalan yang menaik. Tidak ada riwayat yang khusus, okey kalau naik tangga mau baca ini. Mungkin ada orang kata, benda-benda kecil Nabi tak ajar agaknya. Tuan-tuan, Nabi masuk tandas dia ajar baca apa? Nabi nak buang air, dia ajar baca apa? Nabi nak tidur, dia ajar baca apa? Nabi kita kalau bak keluar rumah ada doa. Masuk rumah ada doa. Semua ada. Tapi kenapa tidak ada tangga naik dan tangga turun? Oh mungkin tangga tak ada tak zaman Nabi. Tak ada ke benda belambak tangga. Maka zikir ini ulama sepakat hanya untuk mereka yang bermusafir melalui jalan yang menaik ataupun jalan yang menurun. Bukit ataupun tidak. Artinya bukan asal nama naik, baca doa. Asal turun, baca doa yang sama. Doa boleh. Doa sendiri. Doa ni apa-apa keadaan pun boleh. Sekarang nak naik, nak manjat katil, baca juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Naik. Kenapa baca doa ni? Kita kan Nabi ajar naik bukit, naik tempat tinggi kena baca takbir. Turun tangga, turun pada katil, subhanallah, subhanallah. Dapat pahala, tak ada masalah, zikir. Tetapi tidak menepati dia punya main objektif kepada sunnah ini Nabi ajarkan. Ini tujuan kita mengaji. Kita tak kata salah. Pada ustaz orang tengah semangat takbir, khabar tak boleh pula. Kalau orang tu menyanyi, orang tak nak cakap apa-apa. Dah, kita ni nak memurnikan. Namanya mengaji, nak membetulkan amalan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi para ulama mengatakan walam taruddu sunnatu bi an yaf'al zalika fil hadar, dan tidak dijumpai dalam dalil yang sahih baginda melakukan perkara ini kecuali ketika bermusafir. Wal ibadat mabniyah 'ala tauqif fayaqtasiru fiha 'ala ma warad. Dan apa juga ibadah, asal nama dia ibadat, mestilah prinsipnya ada dalil. Ini SOP standard. Mesti ada dalil. Sehingga mesti sesuai pula dalil itu dengan riwayat yang ada. Wa ala hadha fa idza sa'ada al-insani daraja fil bait fa innahu la yukabbir wa idza nazala minha fa innahu la yasbih wa innama yaqtas hadha fil asfar. Justru itu ketika seseorang naik tangga di rumah, maka tidaklah perlu dia membaca takbir. Demikian juga ketika turun tangga di rumah, tidak dianjurkan untuk bertasbih. Wa innama yaqtas hadza fil asfar. Kerana perbuatan ini hanya khusus ketika musafir saja. Ini merujuk kitab Liqa' al-Bab al-Maftuh. Jadi selesai. Saya kira tak ada kemusykilan lah tentang perkara itu. Tapi yang kapal terbang tadi kena buat. Sebab saya ingat orang tak berbuat lah. Jarang. Biasa kapal terbang nak naik, dia menyandar, tutup mata, gayat. Sudahlah, aku lama tak naik kapal terbang, dia gayat seorang-seorang dia. Sambil-sambil gayat tu bertakbir lah. Maknanya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah gayat, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Dapat pahala. Takbir ketika naik. Dan penumpang kita akan mendarat sebentar lagi. Saya lepaskan telepikan kerana nak bukakan tingkap. Jadi kita nak turun tu, subhanallah, 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 menurun. Kalau dalam perjalanan ni, itu yang bertepatan dengan sunnah. Baik, jelaslah tentang doa naik turun bukit ni tadi. Seterusnya, ada masa kita masuk je lah kepada bab yang baru. Bukan bab yang baru, kepada perbincangan yang seterusnya masih dalam bab musafir, iaitu doa penting bagi yang melakukan perjalanan. Muka surat 131. Daripada Khawlah binti Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalika. Barang siapa yang singgah di suatu persinggahan kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan yang diciptakannya. Apa fadilat dia? Maka segala sesuatu tidak membahayakannya sehingga dia meninggalkan persinggahannya itu. Muslim meriwayatkan dengan dua riwayat. Malik, Tirmizi dan Nasai meriwayatkan dalam Kubra, Ibn Majah, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Ibn Hibban dan lainnya daripada Khawlah. Ini ulasan saja. Dia, baik itu nama buku kita ni, Sunnah yang ditinggalkan. Kita biasanya bila kita nak musafir, apa doa kita selalu baca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang bagus dan itu diambil daripada surah Az-Zukhruf ayat 13. Dan memang kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Ibn Omar, memang itu amalan Nabi juga. Kata Ibn Omar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata Ibn Omar, Nabi kalau dia duduk atas kenderaan dia untuk bermusafir, bukan nak pergi kedai ke nak musafir, maka Nabi akan first kali dia buat bertakbir 3 kali. Sebelum dia jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Lepas Nabi takbir, summa qal, baru dibaca doa musafir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedangkan sebelum itu kami tidak berdaya menguasainya dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami semua akan kembali. Itu doanya. Kemudian kata Ibn Omar, selepas selesai baca subhanalladzi itu, Nabi akan baca pula satu doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahli. Nabi sambung pula lepas baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza tadi, dia baca ya Allah, kami mohon kepadamu supaya musafir kami ini adalah atas kebaikan dan ketakwaan, dikira sebagai amalan yang engkau redai. Ya Allah, kami mohon supaya musafir kami ini menjadi mudah ke atas kami. Engkau lipatkanlah jaraknya supaya jadi pendek kepada kami. Ya Allah, engkaulah peneman kami ketika kami bermusafir dan penjaga kepada ahli keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung padamu supaya engkau peliharalah kami daripada sepanjang kesusahan semasa musafir. Jauhkan kami dari pemandangan yang mendukacitakan dan jauhkan kami daripada balik dalam keadaan buruk harta dan keluarga kami. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya ingat kalau ada 100 orang kita tanya, seorang muju amal doa ni. Tapi sebab kita tak mampu, kita baca subhanalladzi sakharana ataupun dah tahap lebay sangat dah tu, orang lain tak baca apa pun. Dah lebay dah tu. Itu panjang lah. Kalau tuan-tuan doa ni mungkin rasa panjang, tapi kalau kita naik Saudi Airlines, doa dia adalah doa ini. Sebelum kapal terbang tu take off, dia akan bacakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Kita duduk tengok TV tu doa lah. Amin, amin. Doa dia panjang sikit. Dan nanti kalau ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan ada kesempatan rezeki naik kereta pelaju daripada Mekah, Madinah, Mekah. Dalam kereta api laju dia tu pun sebelum bergerak dia akan baca doa ini. Sebabkan Arab Saudi ni dia doa tu kan memang diambil pada hadis-hadis.
Jadi sebelum bergerak tu, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amal. Disiap bacakan. Macam kita Malaysia Airlines ada juga doa tapi tak bunyi, senyap doa dia keluar tulisannya. Tak tahu kita ke je lah, dia tak bacakan. Jadi yang itu saya tidak ulas sebab kita nak ulas yang kita bincang muka surat 132 ini, ada juga tambahan doa yang Nabi kerap baca. Apakah doanya tadi? Iaitu Nabi membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ini saya galakkan tuan-tuan puan-puan hafal sebab pendek. Dan selain boleh guna untuk orang nak musafir, boleh juga guna untuk jampi serapah. Biasa kalau kita nak memagar diri kita daripada ialah orang kita bukan tahu, orang tak suka kita dan sebagainya, dibacakan juga begini. Ataupun nak pagar anak cucu, baby baru lahir, nak anak-anak kita tak kerti bahasa, maghrib keluar budak-budak puas beletih. Dah meraung budak tu kan. Lepas isyak menangis lah, keram menangis, takut benda nampak kita tak tahu. Jadi kita sebagai tok ataupun tokki ni, walaupun bukanlah ustaz baru nak start, tapi boleh dah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiupkan sikit. Ini bukan jampi Diwadi Manikam Sinawari. Ini hadis Nabi. Dibacakan sebab maksudnya bagus. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang Dia ciptakan. Jadi kita pun tiuplah. Ini contoh lah. Tak ada dalam sunnah, tak ada tunjuk. Tapi boleh aplikasi untuk orang yang memagar diri dia. Sebab doa ni doa magar juga. Untuk kita dalam perjalanan tu sampai Nabi sebut, siapa yang baca doa ini, lam yadurruhu syai'in hatta yartahil min manzilihi zalika. Siapa amal doa ini, maka tidak ada yang boleh membahayakannya sepanjang dia duduk di tempat dia singgah itu. Kata ulama, hadis ini dia lebih merujuk kepada kita melakukan perjalanan. Macam sebelum berjalan, baca doa yang saya baca panjang tadilah. Allahumma inna nas'aluka min safarina hadzal birra wa taqwa min amali ma tarda. Itu doa sebelum. Doa yang ini ulama mengatakan dibaca ketika menyinggah. Contoh kita daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, singgah RNA Temeloh. Mungkin RNA ramai orang, tak jadi masalah sangat. Kalau singgah Lebai ni tempat singgah yang ada tandas dan surau, tapi tak ada orang ramai sangat. Kalau tengah malam, lain macam juga tu. Menengok ke tempat-tempat dia macam sunyi sikit. Nak pergi ke tandas pun bercinta juga. Jadi bila menyinggah tempat begitu, bacalah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi bila turun, Nabi kata siapa baca doa ini masa menyinggah, kalau tempat tu ada bahaya, bahaya tidak memudaratkan dia. Apa contoh bahaya? Mungkin haiwan berbisa, mungkin benda-benda makhluk yang kita tak nampak, pontianak, lansui, hantu pocong dan sebagainya lagi lah. Hantu Jepun, takut sangat. Kenapa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang kita fikir, kenapa Nabi bersungguh minta kita pagar diri kita ketika menyinggah di tempat-tempat ini. Bukan menyinggah sajalah. Kita pergi ke, musim cuti sekarang ni satu trend, orang duduk homestay ataupun duduk Airbnb apa semua. Kita tahulah pandemik 2 tahun, homestay, Airbnb ni tak ada penghuni. Kebanyakan hotel pun tak ada orang. Jadi masa tempoh selepas daripada kelonggaran PKP dulu, bila kita duduk di hotel ataupun homestay tentu berasa. Yalah, rumah tak ada 40 hari orang pun dah rasa lain. Ni pula 2 tahun. Berasa juga kalau tidur seorang tu macam ada kena tiuk je cuping telinga. Ada. Macam main cuping telinga aku pula dah. Berasa. Tapi insyaAllah, kalau dia ada pun, dia tidak mudaratkan kita. Sebab bila dibaca ayat ini, benda tu dia akan kadar diri, dia tu makhluk Allah. Mu serupa aku. Tapi aku lebih lagi daripada mu. Gitu. Dia tak rasa besar. Benda tu ada.
majlis kita ni ada benda-benda yang kita tak nampak. Ada tenggek sana duduk. Dia pun nak mengaji juga. Tapi sebab bila dia dah tahu, dia kadar diri. Dia tak mengganggulah kita. Baik itu, benda-benda begini, nak percaya pun macam rasa, ya dok, jadi gitu. Tak percaya sekarang, benda real. Kadang ada orang dia mengadu, anak cucu dia kadang menangis sampai ketor-ketor menangis. Tanya, bila menangisnya? Balik pada pasar malam. Hang buat bila pukul berapa pergi pasar malam? Pukul 7 pergi pasar malam. Bawa anak kecil, ubur-ubur lembut. Konon nak berjalan. Dia nampak benda yang kita tak nampak. Dah baca dia orang benda. Dia bukan kalau orang yang baca, okey, masalah. Musbiannya benda yang kesian. Balik dah kena. Jadi benda tu wujud. Benda tu real. Tapi janganlah asal akan menangis je. Oh, kena hantu. Orang kita tu pula masalahnya asal menangis je hantu. Asal menangis je. Oh, kena dah hantu dah. Ada kawan saya dia buat rokayah untuk orang-orang ni lah. Di pandang ubat-ubat rawatan Islam. Dia cerita adalah orang kat Kuantan ni. Mengadu anak saya kecil lagi baby. Asal pukul 10 malam menangis. Asal pukul 10 dia menangis. Minta tolong Ustaz pagar sikit rumah. Pagar terus. Menangis suruh pagar rumah. Dia pun pergilah. Orang minta harap sangat pagar. Bawa lah garam kasarnya. Buatlah. 4 penjuru, semboh air, gini. Mandi pula dengan air daun berdarah 3 hari. Lepas asar bubuh air batu. Letih amalan dia. Lepas seminggu, telefon lagi. Menangis lagi Ustaz, pukul 10. Kuat sangat orang berdengki dengan saya. Dia dalam mentaliti dia ni, kena sihir aku ni. Pergi cek. Kawan saya kata bila cek, anak dia bukannya kena apa-apa pun. Ketuk perut, duk. Macam gendam pahang. Rupanya kembung. Bagi susu sejuk. Bagi susu buat pukul 6, bagi pukul 8. Sejuk dah susu. Kembung budak. Duk. Sian. Itu pada minyak yui je. Kalau setakat kembung begitu. Picitkan betih tu kan selesai lah masalah. Ini tak. Asal menangis, hantu. Tak juga. Ada benda yang boleh pergi klinik. Kenapa Nabi suruh kita pagar diri? Kerana perjalanan ni banyak musuh. Musuh yang kita tidak nampak. Sebagai contoh, kita yang nak bertolak di waktu malam. Oh, ini hati-hati. Kita sekarang tak berasa takut sebab kita tak nampak. Sehingga Nabi pernah sebut, "Lau annan nas ya'lamuna minal wahdati ma'a'lamu ma sara raqibun bil lailil wahdahu." Kalaulah manusia ni boleh nampak apa yang aku nampak, nescaya tak ada orang berani jalan seorang di waktu malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi mujur juga kita tak nampak. Kalau kita nampak, pergi masjid pun cuak juga. Saya dulu masa budak, saya tiap-tiap pagi ditugaskan menghantar tok saya pergi masjid sembahyang subuh. Bawa motor tak boleh share, duduk kampung, orang bukan menangkap pun. Tok duduk belakang, duduk ngereng pakai telekong. Hantar. Zaman budak. Kita pergi masjid, sambung tidur balik. Masa tu zaman jahiliah, sambung tidur balik di masjid. Dah sudah tu kan, hantar balik. Bila dah lama-lama, sedap pula pergi masjid. Ada hari tok kata, hari ni aku tak dan nak pergi. Sakit lutut lah, lengur-lengur, bisu-bisu betih. Oh nak gigi lah, saya pun pergi. Nenek. Balik tu, masa sarapan ada orang negur. Tu ikut sekali semayang tadi. Dok. Habis apa dia pakai telekong naik motor dengan awak? Esok tak pergi dah. Tak berani. Ada orang nampak saya bawa orang pakai telekong. Padahal tok saya tak pergi pagi tu. Tak berani dah lepas pada tu. Jadi penakut.
Tapi nasib baiklah Tuhan beri pada kita ni tak nampak benda ini. Pesan pada anak cucu, awak jangan berani-berani sangat. Malam ni, ialah sebab makhluk saudara kita, jin ni saudara kita. Jin ni, hidup dia terbalik dengan kita. Siang kita, malam dia. Malam dia, siang kita. Jadi bila malam kita itu, siang dia sedang beraktiviti. Takkan nak hapuskan dalam Quran sebut jin wal ins, jin sampai bila-bila ada. Antara dia nakal dengan tak nakal saja. Jadi apa yang boleh kita buat, kita pagarlah diri kita dengan baca doa yang Nabi ajar. Bukannya baca doa ngarut-ngarut, tidak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku lindung diri aku dengan kalimat Allah yang sempurna dari sebarang kejahatan. Bacakan doa ini, bergeraklah, insya-Allah selamat daripada gangguan. Dia ada juga orang tok guru dulu. Ini kalau tuan-tuan puan-puan rajinlah. Mana lepas daripada kuliah duha, lepas ni mengaji dengan ustaz di belakang. Mana nak jadikan amalan, dia ada satu amalan dia panggil ayat 7. Ayat 7 ni dipanggil juga ayat munjiat. Mungkin ada yang pernah dengar, munjiat. Dia terdiri daripada 7 ayat yang diambil daripada surah-surah khusus di dalam Al-Quran. Jadi amalan ini telah diamalkan oleh para alim ulama, khususnya di Nusantara sejak dahulu lagi. Dan mereka kumpul dalam satu kitab, dia panggil Majmu' Syarif. Dia panggil 7 ayat penyelamat. Kalau dapat diamal ni bagus. Pertama sekali, surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa apapun kepada kamu kecuali yang ditentukan oleh Allah. Dialah pelindung kita dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Surah Taubah ayat 51. Jadi ini salah satulah. Kemudian selepas habis surah Taubah ayat 51, disambung pula surah Yunus ayat 107. Nanti balik cari sendirilah surah Yunus ayat 107. Kemudian disambung pula dengan surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menentukan rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan mengetahui tempat dia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi maksud ayat-ayat ini semua yang bersifat melindungi. Lepas habis surah Hud ayat 6, sambung pula surah Hud ayat ke-56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kemudian sambung pula dengan surah Al-Ankabut ayat 60. Kemudian sambung pula dengan surah Fatir ayat yang kedua. Dan yang ketujuh sambung tutup dengan surah Az-Zumar ayat 38. Ini amalan bukanlah Nabi ajar begini, tak. Yang ini susunan para alim ulama, tok-tok guru kita dulu untuk nak jadikan pelindung pada kita. Bukan guna tangkal, bukan guna kerih cacat ke kerih apa, tak. Tapi guna ayat-ayat Quran yang disesuaikan maksud dia sebagai pelindung pada kita. Jadi ayat munjiat dipanggil. Yang ini dah advance lah ni. Tuan-tuan puan-puan, kalau yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni pun tak boleh hamal, tak payah ceritalah yang 7 tadi. 7 tu dah advance dah tu. Yang ni yang paling simple. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada satu kitab saya pernah jumpa, dia membahaskan tentang
makhluk-makhluk halus termasuk jin dan syaitan ini. Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Dia ni seorang ulama yang dihormati di Ma'had Darul Hadis di Ma'bar, Yaman. Dia ada buat satu tulisan tentang beberapa tempat yang memang kita kena lindung diri kita ketika menyinggah ataupun pergi ke tempat-tempat ini. Pertama sekali kata dia, pergi ke laut. Laut itu bukan tempat nak bergalak-galak, jangan. Laut ini tempat yang penuh dengan misteri. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Jabir, Nabi SAW pernah bercerita, Inna arsya iblisa 'alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinunan nasa. Nabi sebut sesungguhnya iblis istananya adalah di laut. Dan dalam riwayat yang lain, istananya di atas air. Dan daripada situlah, daripada laut, dia akan mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Jadi, command center untuk iblis, laut. Sebab itu kita bawa anak cucu, khususnya Pantai Sepat ke, Pantai Cempaka ke, Kuala Penor ke, TC apatah lagi lah, Teluk Cempedak, Batu Hitam sebagainya. Sebelum nak turun kereta, nak bergalak-galak mentang tika, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dah jadi bomoh pula dah. Bukan bomoh, aku baca hadis. Baca hadis, pagarkan diri kita, anak-anak kita. Jadi duduk tepi laut kan tak adalah balik kan menangis pukul 1 pagi, mudah-mudahan. Yang kedua kata beliau, tempat yang kita nak kena beria sikit, baca doa minta jauh pada mudarat ni, ketika ke kandang unta. Macam kita kalau ke Mekah, biasanya mutawif akan ada pakej ziarah ladang unta, menengok unta. Kata Abdullah bin Mughaffal dalam satu hadis, sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Nabi membenarkan kamu untuk semayang di kandang kambing. Dan Nabi melarang semayang di kandang unta. Sehingga sahabat bertanya, kenapa kandang unta tak boleh semayang? Nabi jawab, innaha khuliqat minasyayatin. Kerana di kandang unta itu ada banyak setan, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi kalau pergi ke kandang lembu tak dinyatakan. Ni dekat-dekat korban ni tak ada pula. Kan ada pula tak melawat kandang langsung. Melawat lah, tak ada masalah. Tapi spesifik dalam hadis sebut kandang unta. Maknanya ya, kalau pergi zoo negara pun, kalau nak pergi menengok unta, tiuplah dulu sikit. A'udzubikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Nengok unta je pun. Sebab kita pegang hadis. Mana lagi tempat yang Nabi minta kita, kata ulama kena jaga-jaga sikit. Dia ada keras sikit. Yang ketiga, tandah. Tandah. Sebab itu Nabi SAW kata sahabat, kalau nak masuk tandah, doanya panjang. Kita baca doa pendek-pendek sajalah. Nabi, dia nak masuk tandah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa 'arati wa amna wa rawati. Panjang tu doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu, maafkanlah aku, beri aku kesejahteraan dunia, agama, keluarga, harta aku. Ya Allah, tutuplah aurat aku, jadikanlah aman daripada rasa takut. Wahfazni min baini yadai wa min khalfi wa min yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an autala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, jagalah belakang aku, jagalah kananku, jagalah kiri aku, jagalah atas aku. Aku berlindung padamu daripada diserang atau diganggu daripada bahagian bawahku. Panjang doa Nabi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dan ini redaksi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Macam kita baca yang pendek-pendek sajalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa makna khubuthi wal khaba'is? Ya Allah, jauhkan aku daripada khubuthi wal khaba'is. Khubuthi, setan jantan.
Khaba'is, setan betina. Ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maknanya tandah, kok mana pun akan ada sepasang. Tercongok nunggu kita. Lawa macam mana pun tandah itu. Lawa macam mana pun. Termasuk tandah masjid negeri. Ada tercongok dua. Jantan betina. Suami isteri agak. Dia menjaga tandah. Tak apalah kerjaan dia. Rumah dia. Tapi kerja kita, kata Nabi, masuk baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, jauhkan aku daripada setan jantan yang jaga tandas lelaki, wal khaba'is, bini dia yang jaga tandas perempuan. Jauhkan daripada gangguan. Mana benda ni real, bukan benda hak direka-reka. Mana lagi tempat yang Nabi minta kita kalau boleh pagar-pagar sikit, pergi ke kubur, perkuburan. Lawa macam mana pun kubur. Sekarang kan kubur macam taman. Siap ada lampu spotlight, ada track jogging lagi. Boleh jogging ke kubur. Walau lawa macam mana pun kubur, Nabi memberikan nasihat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Permukaan bumi ni semua boleh dijadikan tempat semayang kecuali dua tempat. Pertama, bilik air, tak boleh semayang. Yang kedua, kubur. Ertinya Nabi menyamakan bilik air dengan kubur. Daripada segi, apa ada dalam bilik air tadi? Ada setan jantan, setan betina, benda-benda yang boleh memberi mudarat. Tapi Nabi tidaklah mengabarkan di kubur tu ada hantu. Tak. Ada benda yang kita tak nampak. Ada setengah orang memang kalau dia pergi kubur, balik kan adalah. Dia jadi tak karuan hidup dia. Wallahualam, mungkin dia tidak pagar diri. Baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kelima, kata ulama, nak kena ada jaga sikit bila singgah atau pergi ke tempat hak lama ditinggalkan. Rumah kosong, bilik kosong, homestay kosong, hotel yang lama tak diduduk. Kata Thauban radhiyallahu anhu, Nabi pernah pesan, la taskunil kufura fa in sakinul kufuri kasakinil kuburi. Jangan kamu duduk di tempat yang jauh daripada orang ramai. Mana tempat tu lama tak berorang. Kerana tempat yang terlampau jauh daripada orang sama seperti kubur. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan takut, baca je lah. Dia makhluk, kita makhluk. Tak ada apa. Dia makhluk. Kiri kanan ada dah malaikat kan, takut apa. Perasaan je lah. Yang keenam, kata ulama', bila pergi ke celah-celah bukit. Mana pergi ke bukit lah. Bukit Pelindung ke. Bukit Sekilau lain, dah tak ada bukit lah. Rumah orang banyak. Bukit Setongkol tak ada lah. Nama je bukit. Bukit yang bukit betul. Jadi itu nak kena... Jangan galak sangatlah. Mentelah lagi naik gunung Kinabalu lagi lah. Kata Ibn Sarjis radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an yubala fil hujri. Nabi dulu larang kita orang buang air kecil di lubang-lubang yang ada pada tanah, kepada batu, pada apa, Nabi tak benarkan. Qalu liqatadah ma yukrahu minal mauli fil hujri. Qala kana yuqalu innaha masakinul jinni. Jadi orang tanya kepada Qatadah, apa menyebabkan Nabi dulu tak benarkan tuan-tuan buang air kecil di tempat yang ada lubang, atas tanah, di dinding apa semua. Kata Nabi, kana yuqal innaha masakinul jin. Sebab tempat-tempat bukit, hutan yang ada lubang-lubang yang kamu nampak di tanah, mana semua tu adalah masakinul jinni, tempat tinggal jin. Dia kamu sisi di situ, dia marahlah, rumah dia. Yang hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, Nabi sebut, kata ulama' berdasarkan hadis Nabi, tempat yang kita kena ada pagar sikit diri kita ini, tempat yang banyak maksiat. Macam tuan-tuan puan-puan ni tak pernah pergi tempat maksiat, contoh kan. Tiba bila pergi luar negara, orang ajak pergi tempat yang bukan jiwa kita lah. Masuk ke kelab malam, masuk dandut. Orang dah biasa dandut, tak apa, dia memang dah hantu dah. Kita ni tak reti. Orang ajak nak menengok. Mohlah awak di Malaysia orang kenal. Di sini tak ada orang kenal. Nengok je. Yelah. 2 minit je, kau tak nak lama. Ya.
masuk sekejap. Sebelum masuk tu, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, jagalah diri aku daripada godaan setan dan dandut-dandut ni semua. Takut kita lebih pada orang pula kan. Tengok, larilah cukup. Nak pergi ke tempat-tempat gitu, pagar diri. Kiahnya daripada hadis daripada Abu Talhah dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat tak akan masuk rumah yang ada anjing dan juga gambar-gambar yang dipuja. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kiasan itu menunjukkan tempat yang ada maksiat tu nak kena jaga diri kita. Yang ke-8 kita nak kena jaga adalah ketika pergi ke pasar. Marah pula orang niaga pasar. Kita pergi ke pasar tu nak kena jaga. Tu kata Salman Al-Farisi, Nabi pernah pesan, la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhul suq. Kalau kamu mampu, Nabi pernah pesan, janganlah jadi orang pertama yang masuk pasar. Maknanya pasar, katalah pasar raya, buka pukul 10. Kita cegat dah depan pintu. Mana orang Nepal tu buka je pintu, kita orang pertama. Jangan jadi, kalau mampu, ini istata'ta kata Nabi. Kalau mampu, jangan jadi orang pertama. Dan wala akhira may yakhruj minha. Dan jangan pula jadi orang yang paling akhir keluar daripada pasar. Sahabat tanya, apa pelik pula nasihat kali ni? Innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Sebab tempat pasar ini adalah tempat pertempuran syaitan. Dia bergaduh di pasar. Makhluk-makhluk kita tak nampak ini, tempat dia bergocoh, dia bergaduh di pasar. Dan di sanalah setiap kumpulan makhluk ini dia akan pacokkan bendera. Yansibu rayatahu. Dia pacokkan bendera. Ini kawasan aku. Ini kawasan. Orang tengah nega tu dia tak tahu hok buat parut nyo ke apa. Dia tak nampak benda-benda itu. Dan itulah tempat dia berkumpul. Ini bukan cerita tak boleh pergi pasar. Kamu kata, ni ustaz nak fitnah orang nega. Dah, nak ngabar tempat itu adalah tempat yang menjadi gelanggang mereka berkumpul. Jadi kita baca untuk nak mengelakkan diri kita. Sebenarnya banyak saya nak terangkan, tapi kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita bahaskan ini bukan sekadar kita terima maklumat, tapi kita dapat amalkan. Doa-doa pendek yang sebenarnya tak sepatutnya kita tak buat. Iaitu ketika naik bukit bertakbir, turun bukit bertasbih, bila berjalan singgah di mana-mana atau tempat yang kita rasa lain macam ni, pagar sajalah. Bukan dengan pagar pakai tangkal, doa yang ada dalam hadis kita tadi tu. Ini sunnah yang dilupakan. Jadi kita ingatkan balik. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pagi ini. Sebelum berpisah, untuk makluman kepada tuan-tuan puan-puan, pada hari Sabtu ini, Sabtu dekat ni, 25 hari bulan Jun, pukul 9 pagi, kita akan buat satu forum perdana. Waktu siang. Kita panggil forum duha. Kita mengundang 3 orang ahli panel. Saya ingat puan-puan, tuan-tuan suka dengan panel-panel ini. Pertama sekali kita mengundang Ustaz Abdullah Khairi. Yang kedua kita mengundang Ustaz Haslin Baharim ataupun Ustaz Haslin Bollywood. Yang ketiga Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, Dr. Mia. 3 orang akan datang ke masjid kita hari Sabtu ni pukul 9. Dan mereka kita minta bahaskan satu tajuk, berkorban apa saja. Sempena dengan raya korban yang tak berapa lama lagi nak datang. Jadi kepada ibu-ibu, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Bukan mudah nak kumpulkan 3 ni serentak. Seorang pun payah, apatah lagi 3. Jadi mohon dipanjang-panjangkan kepada grup WhatsApp. Ada iklan-iklan yang kita dah sebarkan. Datang beramai-ramai pukul 9 pagi insyaAllah. Dan kita ada special hari Sabtu tu kerana ada jemaah kita yang sponsor seko lembu. Kita buat makan pula. Nasi, gulai, daging. Kita anak-beranak lah. Dan ada peningkatan dah sikit. Terima kasih banyak kepada jemaah yang banyak support kita untuk banyak teruskan menganjurkan aktiviti untuk meningkatkan lagi pengetahuan dalam agama. Jadi jangan lupa 25 hari bulan hari Sabtu pukul 9 pagi. Beritahulah kepada suami isteri kalau free datang juga ikut sekali. Hari Sabtu ya. Sekadar itu sebelum berpisah, marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, malam ni saya tidak ada kuliah maghrib, akan digantikan oleh Imam Ustaz Hafizuddin. Jadi teruskan beri sokongan kepada program-program di Masjid Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.